Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis yang terkenal Sahih Imam Muslim, dan pada siri 285 ini kita telah tiba pada riwayat yang ke-5386, dibawakan tajuk Tahrim Isti'mali Ina'iz Zahabi wal Fiddah 'ala ar-rijali wan nisa'. Haram penggunaan bekas yang diperbuat daripada emas dan perak ke atas lelaki dan perempuan. Maka bekas emas dan perak lelaki dan perempuan kedua-duanya tidak boleh. Namun wa khatamiz zahabi wal hariri 'ala ar-rijal, emas yang cincin yang diperbuat daripada emas, begitu juga sutera dengan syarat-syarat yang kita akan baca nanti. Maka cincin emas serta sutera hanya haram ke atas lelaki. Wa ibahatihi lin nisa, maka sutera dan cincin emas dibenarkan penggunaannya untuk para wanita. Wa ibahatil alam, dan harus corak dan juga design yang sedikit yang diperbuat daripada sutera pada pakaian. Malam yazid, kalau mengikut pendapat Imam Nawawi daripada mazhab Imam Syafi'i, selagi mana tidak lebih daripada kadar 4 jari. Malam yazid ala arba'i asabi, selagi mana tidak melebihi kadar 4 jari. Maka kalaulah kita pakai baju dan ada sebahagian daripada corak pada pakaian tersebut, contohnya dekat leher ataupun dekat pergelangan tangan ataupun dekat bahagian butang, adanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kadar sutera tidak lebih daripada 4 jari, maka tidaklah menjadi sebarang masalah, boleh dipakai. Namun ada juga mengatakan lebih daripada itu pun boleh, asalkan tidak lebih daripada kadar 50%. Tidak lebih daripada kadar 50%. Namun yang disebut oleh Imam Nawawi adalah tidak lebih daripada kadar 4 jari. Maka dibenarkan penggunaan sutera pada pakaian lelaki untuk kadar tidak lebih daripada 4 jari. Jelas ke jelas? 5386, baca sanad dia dulu. Daripada Muawiyah bin Su'id rahimahullah, beliau berkata, aku telah masuk menemui sahabat Nabi Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Fasami'tu yaqul, maka aku telah mendengar Bara' bin Azib berkata, amarana Rasulullah, Nabi SAW telah memerintahkan kami untuk melakukan 7 perkara. Wa nahana an sab'in, dan Nabi melarang kami daripada 7 perkara. Yang pertama, amarana bi'iyadatil marid, Nabi telah memerintahkan kami untuk menziarahi orang yang sakit. Maka Nabi perintah, kalaulah ada orang yang sakit maka menziarah. Dan itulah sunnah Nabi SAW. Nabi sentiasa menziarahi para sahabat baginda yang sakit. Yang kedua, wattiba'il janazah, Nabi menyuruh untuk kami menghantarkan jenazah sampai ke tanah perkuburan, walaupun bukan keluarga, walaupun bukan sahabat dan teman. Yang ketiga, watashmitil atis, mendoakan orang yang bersin dengan ucapan yarhamkallah. Yang keempat, wa ibraril qasam, memenuhi sumpah seseorang. Kalaulah contoh seseorang itu bersumpah, aku bersumpah hendaklah engkau menolongku, ataupun aku bersumpah hendaklah engkau menjamu hidangan yang aku telah hidangkan. Maka orang Arab dia suka bersumpah, maka hendaklah seseorang itu kalau mampu memenuhi sumpah tersebut. Yang seterusnya, wa ijabatid da'i, memenuhi jemputan orang yang menjemput.
terutamanya adalah jemputan-jemputan yang berkenaan tentang perkahwinan yang tidak bertentangan dengan dengan garis panduan syarak, maka itu hendaklah dipenuhi. Dan yang ketujuh, Nabi menyuruh kami wa ifsya'is salam, untuk menyebarkan salam, dan Nabi amat menekankan untuk menyebarkan salam kepada orang yang kenal dan juga orang tidak kenal. Maka ini 7 perkara yang Nabi SAW suruh untuk kami lakukan. Kata Bara' bin Azib, wa nahana an, dan Nabi melarang kami daripada 7 perkara. Yang pertama, an khawatim au an tahattum bizahab, daripada kami menjadikan cincin daripada emas. Ini untuk lelaki. Maka lelaki tidak boleh memakai cincin daripada emas. Wa an syurbin bil fiddah, Nabi melarang kami daripada minum menggunakan bekas perak, termasuklah bekas emas. Maka tidak boleh. Yang ini untuk lelaki dan perempuan, kedua-duanya tak boleh. Kalau cincin, perempuan boleh pakai emas. Kalau bekas makanan dan minuman ataupun bekas-bekas yang lain, maka tidak boleh menggunakan emas dan perak untuk lelaki dan perempuan. Kemudian seterusnya, tadi tertinggal, minta maaf, wa nasril mazlum, menolong orang-orang yang teraniaya. Kemudian yang ketiga, wa anil mayathir, dan Nabi melarang kami daripada kain pelana kami yang diperbuat daripada sutera. Kain pelana yang diperbuat daripada sutera. Kain pelana ni apa? Kain yang digunakan dan diletakkan pada unta ataupun pada kuda. Maka kain pelana yang diperbuat daripada sutera, Nabi SAW larang. Sebab orang dulu mereka buat daripada sutera. Sebab itu lihat kepada Syarah An-Nawawi baris yang kedua, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Maka pada baris yang ke-18 kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, apakah itu mayathir? Wita'un, sejenis hamparan. Kanatin nisa yada'nahu li azwajihinna, para isteri letakkan untuk suami mereka, ala suruj, di atas pelana. Wa kana min marakibil ajam, ianya adalah cara menunggang unta orang-orang yang bukan Arab. Wa yakunu minal harir, dan kebiasaannya ianya diperbuat daripada sutera. Maka yang daripada sutera itu Nabi larang. Adapun kalaulah daripada bulu dan sebagainya, maka tidak menjadi masalah. Sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullah, pada 3 baris selepas itu, qala ulama fal mi'tharah in kanat minal harir kama huwal ghalib fima kana min adatihim fahiya haram. Maka yang diharamkan daripada kain pelana adalah kain pelana yang diperbuat daripada sutera, yang merupakan kebiasaan masyarakat Arab dan Ajam ketika itu. Jelas ke jelas? Tapi kalaulah ianya bukan daripada sutera, tak ada masalah. Maka daripada mithara ini adalah semua jenis sutera yang Nabi SAW sebut. Wa anil qasi, dan Nabi juga melarang daripada sutera yang diperbuat di qas. Sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, daripada bawah baris yang kedua, 4, 6, 8, 10, 11. Maka apakah itu al-qas? Thiyabun mudla'atun bil harir tu'malu bil qas wa huwa mawdi'un min bilad Mesir. Maka zaman dulu daripada qas, yang merupakan satu tempat di Mesir, maka datangnya pakaian yang diperbuat daripada sutera. Maka itu pun Nabi SAW larang. Wa an lubisil harir, Nabi melarang daripada memakai sutera. Al-harir adalah sutera secara umum. Wal istabrak adalah sejenis daripada sutera. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Istabrak ini, kata Imam Nawawi baris yang kedua, 4, 6, 8, 9 daripada bawah. Al-istabrak faghalizud dibaj, adalah sutera tebal ataupun sutera kasar. Maka kalaulah sutera kasar dikenali sebagai istabrak. Wad dibaj adalah sutera yang halus, sutera yang lembut, sutera yang halus.
Okey, tak ada suara. Sebentar. Tengok ada tak suara kat Facebook? Mungkin habis. Sekarang ni dah ada suara ke? Allahumma salli ala sayyidina. Di Facebook, di TikTok tak ada masalah. Terima kasih banyak-banyak Umi Abi bagi gift. Terima kasih Uwais Dot dan juga sahabat-sahabat yang lain. Kat Facebook ada suara tak? Ada ke tak? Ada. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, tadi mic dia habis bateri. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Riwayat 5389 pun kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya adalah lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Abu Quraib qala hadatsana Ibnu Idris qala hadatsana Abu Ishaq Asy-Syaibani wa Layth bin Abi Sulaim an Ash'ath bin Abi Sya'tha bi isnadihim wa lam yadhkur ziyadata Jarir wa Ibn Musir. 5390 pun adalah sanad yang berbeza, cuma hadisnya adalah lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Muhammad bin Musanna wa Ibn Bashar qala hadatsana Muhammad bin Ja'far Tawil wa bi ilaihi qala wa hadatsana Ubaidullah bin Mu'adh qala hadatsana Abi Tawil wa bi ilaihi qala wa hadatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Abu Amir Al-Aqadi Tawil wa bi ilaihi qala wa hadatsana Abdurrahman bin Bishr qala hadatsani Bahzun qalu jami'an hadatsana Syu'bah an Ash'ath bin Sulaim bi isnadi wa ma'na hadithin illa qawlah wa ifsha'i salam fa innahu qala badalaha wa raddi salam. Maka ada beza daripada sudut lafaz dalam hadis. Ada sebahagian riwayat menyebut menyebarkan salam, ada sebahagian riwayat menyebut menjawab salam. Wa qala nahana an khatamiz zahabi aw halaqatiz zahab. 5391 ini pun kita tidak terjemah sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ishaq bin Ibrahim qala hadatsana Yahya bin Adam wa Amr bin Muhammad qala hadatsana Sufyan an Ash'ath bin Abi Sya'tha bi isnadihim wa qala wa ifsha'i salam wa khatamiz zahabi min ghairi syakin. Seterusnya ada satu riwayat ni kita akan baca dan kemudian baki riwayat dalam muka surat ini riwayatnya adalah lebih kurang sama, kita tidak akan baca. 5392 baca sanad dia. Abdullah bin Uqaim rahimahullah berkata, kunna ma'a Huzaifah, kami pernah bersama dengan sahabat Nabi Huzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu di mana? Bil Madain, di Madian. Madian adalah tempat yang terletak di kawasan Iraq pada zaman di kawasan Iran pada zaman kita. Maka Madian. Fastasqa, maka Huzaifah ibn Yaman yang merupakan gubernur di kawasan tersebut, dia telah meminta air. Faja'ahu dihqanun, maka telah datang seorang ketua kampung. Dihqan, muka surat sebelum ini pada baris yang ke-245, Za'im Falahil Ajam ataupun Za'imul Qaryah, maka ketua kampung. Maka telah datang ketua kampung ataupun ketua penduduk tempat tersebut membawa air fi ina'im min fiddah, dan dalam bekas yang diperbuat daripada perak. Faramahu bih, maka Huzaifah bin Yaman baling dan campak bekas tersebut. Lalu dia pun berkata, inni ukhbirukum, bukankah aku telah khabarkan kepada kamu bahawa sesungguhnya aku memerintahkan alla yaskiyani fih, jangan pernah memberiku minum dalam bekas daripada perak. Maka Nabi SAW telah bersabda, la tashrabu, janganlah kamu minum dalam bekas emas mahupun perak. Wala talbasud dibash, janganlah kamu memakai pakaian yang diperbuat daripada sutera yang kasar sekalipun, wal harir, dan apa jua jenis sutera. Fa innahu lahum fid dunya, kerana sutera ini adalah untuk mereka di dunia, iaitu orang yang bukan Islam di dunia, dan apa ianya adalah untuk kamu di hari akhirat kelak. Maka Nabi larang daripada menggunakan bekas harta perak untuk kegunaan makan dan minum serta kegunaan yang lain. Maka Nabi SAW larang. Begitu juga dalam hadis ini menceritakan tentang penggunaan sutera yang Nabi SAW larang. Kemudian banyak hadis ni daripada 5393 sampailah 5397, maka ada 5 hadis yang mana lebih kurang sama yang kita tidak terjemahkan.
sebab matan dia sama, cuma perawi yang berbeza, maka kita tidak terjemahkan. Wa bi ilaihi qala 5393 wa bi ilaihi qala wa hadatsana ibnu abi umar qala hadatsana sufyan an abi farwat al-juhani qala sami'tu abdullah ibn ukaym yaqulu kunna 'inda huzaifah bil madain fa dzakara nahwa wa lam yadhkur fil hadits yaum al-qiyamah. 5394 wa bi ilaihi qala wa hadatsani abdul jabbar ibn al-ala qala hadatsana sufyan qala hadatsana ibnu abi najih awalan an mujahid an ibni abi layla an huzaifah radhiyallahu ta'ala anhu thumma hadatsana yazid sam'ahu min ibni abi layla an huzaifah thumma hadatsana abu farwah qala sami'tu ibn ukaym fa dhanantu anna ibn abi layla inma sami'ahu min ibni ukaym qala kunna ma huzaifah radhiyallahu anhu bil madain fa dzakara nahwahu wa lam yadhkur yawm al qiyamah. 5395 wa bi ilaihi qala wa hadatsana ubaidullah ibn mu'adh al-anbari qala hadatsana abi qala hadatsana syu'bah an al-hakam annahu sami'a abdurrahman ibn abi layla qala syahidtu huzaifah radhiyallahu ta'ala anhu istasqa bil madain fa atahu insanun bi ina'in min fiddah fa dzakara bi ma'na hadis ibn ukaym ala huzaifah. 5396 pun kita tidak terjemahkan. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana abu bakr ibn abi syaibah qala hadatsana waqi'un tahwil wa bi ilaihi qala wa hadatsana ibnu musanna wa ibnu bashar qala hadatsana muhammad ibn ja'far qala hadatsana tahwil wa bi ilaihi qala wa hadatsana ibnu musanna qala hadatsana ibnu abi adi tahwil wa bi ilaihi qala wa hadatsani abdurrahmani. Betul ke? Abdurrahman ibn Bishr qala hadatsana Ba'zun kulluhum an Syu'bah bimithli hadits Mu'adh wa isnadihi wa lam yadhkur ahadun minhum fil hadits syahidtu Huzaifah ghairu Mu'adh wahda innama qalu inna Huzaifah radhiyallahu ta'ala anhu istasqa. 5397 yang ini terakhir yang kita tidak terjemahkan. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Jarir al-Mansur tawil wa bi ilaihi qala wa hadatsana Muhammad bin Musanna qala hadatsana ibnu Abi Adi an ibni Aud kilahuma an Mujahid an Abdurrahman ibn Abi Layla an Huzaifah an Nabi sallallahu alaihi wasallam bermakna hadis man zakarna. Maka hebatnya orang-orang dulu mereka bukan sekadar hafal hadis, tetapi perawi hadis mereka boleh hafal daripada guru mereka sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5398 baca sanad dia. Ini kat safinya. Istasqa Huzaifah, telah meminta air minuman Huzaifah radhiyallahu anhu. Maka Huzaifah telah meminta air minuman. Fasaqahu majusiyun, maka seorang majusi telah memberi kepada Huzaifah radhiyallahu anhu fi ina'in min fiddah, air yang diperbuat, air yang ada di dalam bekas perak. Dan kita tahu lelaki tidak boleh minum apa di dalam bekas daripada emas maupun perak. Faqala, maka Huzaifah berkata, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talbasul harir, janganlah kamu memakai pakaian yang diperbuat daripada sutera, walad dibaj adalah satu jenis sutera, wala tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah, janganlah kamu minum dalam bekas yang diperbuat daripada emas dan perak, wala ta'kulu fi sihafiha, dan janganlah kamu makan dalam bekas yang dalam pinggan yang diperbuat daripada emas dan perak. Sihaf, perkataan sihaf. Maka orang Arab mereka ada penggunaan perkataan yang berbeza untuk saiz pinggan ataupun dulang yang berbeza. Maka Imam Nawawi kumpulkan pada baris yang pertama. Kata Imam Nawawi, qala al-Kisai a'zamul qisa al-jufnah. Maka talam besar orang Arab panggil al-jufnah. Itu besar, itu ramai orang boleh makan. Kecil sedikit daripada jufnah adalah al-qas'ah. Dan qas'ah ini selalunya boleh mengenyangkan 10 orang. Masih lagi dikira talam yang besar. Kemudian adanya as-soffah. As-soffah yang kita baca tadi. As-soffah ini adalah as-soffah ini adalah lebih kurang untuk 5 orang makan. Kalaulah qas'ah 10 orang. Soffah adalah lebih kurang 5 orang. Kemudian makilah ini cukup untuk 2 ataupun 3 orang. Dan yang terakhir adalah as-sahifah ataupun as-suhaifah. As-suhaifah ini adalah cukup untuk seorang. Maka inilah kategori pinggan dulang yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ke jelas? Maka Nabi bersabda, sabda Nabi SAW, maka janganlah kamu makan
dalam pinggan yang diperbuat daripada emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya, kerana ini adalah untuk mereka orang yang bukan Islam di dunia. Adapun orang Islam maka tidak boleh untuk pakai. 5399 baca sanad dia. Maka Umar bin Khattab sesungguhnya telah melihat hullah. Hullah ini adalah satu set pakaian atas dan bawah. Umar bin Khattab telah melihat satu set pakaian siyara'ah yang diperbuat daripada campuran sutera. Daripada campuran sutera. Dan pakaian ini ada di pintu masjid. Maka Umar bin maksudnya ada orang jual berhampiran dengan masjid. Maka Umar bin Khattab pun berkata, wahai Rasulullah, kalaulah tuan beli sutera ini falabistaha, maka tuan boleh memakainya pada hari Jumaat, walil wafdi, dan ketika mana bertemu dengan rombongan delegasi orang yang datang daripada luar Mekah. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi SAW pun bersabda, innama yalbasu hadhihi, sesungguhnya yang memakai sutera ini adalah lelaki yang tidak ada bahagian untuknya di hari akhirat. Kemudian telah datang kepada Nabi SAW beberapa pakaian sutera. Maka Nabi telah berikan kepada Umar hullah, satu set pakaian daripada sutera. Maka Umar bin Khattab pun berkata, wahai Rasulullah, kasautaniha, engkau memberikan aku untuk memakai kain sutera ini dalam keadaan engkau pernah berkata sekian-sekian berkenaan tentang sutera yang telah dijual oleh Utarid. Maka makul tak apa yang tuan katakan. Maka Nabi SAW pun bersabda, innama lam aksukaha litalbasaha, sesungguhnya aku tidak memberikan kepada kamu untuk kamu sendiri yang pakai, wahai Umar. Maka Umar pun telah memberikan kepada saudaranya yang tidak Islam ketika itu yang tinggal di Mekah. Maka Umar bin Khattab hadiahkan. Daripada sini yang kita boleh belajar adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bahawa pada baris yang kedua, 4, 6, 8, pada baris yang ke-8, bahawa walaupun memakai sutera itu adalah haram untuk lelaki, namun ianya adalah boleh untuk lelaki hadiahkan. Wa ibahatuhu hadiyatah, maka boleh untuk lelaki hadiahkan tersebut kepada orang yang boleh gunakan. Sama ada orang tu bukan Islam ataupun orang itu adalah wanita, maka boleh untuk hadiahkan. Bahkan nak jual pun boleh. Maka duit yang dapat daripada hasil jualan tersebut adalah halal. Jelas ke jelas? Terus riwayat seterusnya 5,400 5,400 kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Cuma pada baris yang kedua, 4, 6 daripada bawah, maka saudara adik-beradik Umar yang ketika itu belum masuk Islam, maka kata Imam Nawawi, thumma aslam, kemudiannya dia telah masuk Islam. Jumpa ke tak jumpa? 2, 4, 6 daripada bawah. Arsala bi Umar ila akhilau min ahli Makkah qabla an yuslim. Jumpa tak? Maka akhirnya saudaranya masuk Islam kemudian hari. 5,400 kita tidak terjemahkan, lebih kurang sama. Wa bi ilay qala wa dasana ibnu Mahirin qala dasana Abi Ta'wil wa bi ilay qala wa dasana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala dasana Abu Usama Ta'wil wa bi ilay qala wa dasana Muhammad ibn Abi Bakr al-Muqaddami qala hadatsana Yahya ibn Sa'id kulluhum an Ubaidillah Ta'wil wa bi ilay qala wa dasana Suaid ibn Sa'id qala dasana Hafs ibn Maisarah an Musa ibn Uqbah kilahuma an Nafi' an ibn Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam binahwi hadits Malik. 5,401 riwayat yang lebih kurang sama. Kita akan baca banyak kali kisah Umar bin Khattab dan Nabi SAW diulang-ulang. Kisah di antara Umar bin Khattab dan Nabi diulang-ulang. Cuma ada yang kita terjemahkan, ada yang tidak. Yang tidak itu kerana riwayatnya lebih kurang sama. Yang kita terjemahkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kerana ianya adalah ada sedikit perbezaan daripada riwayat sebelum ini. Jelas ke jelas? 5,401 baca sanad dia. Maka Umar bin Khattab telah melihat Utarid. Utarid ni ada nama seorang sahabat. Utarid telah menjual fi suqi di pasar hullatan, satu set pakaian siyara'ah yang diperbuat daripada campuran sutera. Siyara' daripada campuran sutera. Maka Umar bin Khattab pun Umar bin Khattab telah melihat Utarid At-Tamimi.
Yuqimu, apakah maksud yuqimu baris yang terakhir? Ay yu'riduha lil bai'. Dia telah menawarkan untuk jualan di pasar hullatan, satu set pakaian. Hullah ini adalah pakaian yang menutup atas dan bawah, satu set pakaian. Siyara yang diperbuat daripada campuran sutera dengan kain yang lain. Maka dia telah melihat apa pakaian tersebut dijual di pasar. Wa kana rajulan yaghshal muluk, dan adalah Utarid adalah seorang yang biasa mendekati para raja, wa yusibu minhum, dan beroleh hadiah daripada mereka. Maka Umar bin Khattab pun berkata, wahai Rasulullah, inni ra'aitu Utarid, aku telah melihat Utarid yuqimu fis suq, membuat tawaran untuk menjual di pasar hullatan, satu set pakaian siyara yang diperbuat daripada campuran sutera. Falau ishtaraita, kalaulah tuan boleh beli, maka tuan boleh memakainya ketika menemui delegasi-delegasi Arab idza qadimu alaika, apabila mereka sampai kepada kamu. Wa azunhu qala wa labista, dan engkau boleh pakai ketika mana solat Jumaat. Maka bagus pakaian ini, cantik daripada campuran sutera. Maka Nabi SAW pun bersabda, innama yalbasul harir, hanya saja memakai sutera di dunia adalah lelaki yang tidak ada bahagian untuk mereka di hari akhirat. Sebab haram untuk memakai sutera, haram, tidak boleh untuk digunakan. Falamma kana ba'da dhalika, selepas daripada itu maka dibawakan kepada Umar bin Khattab bihulal siyara, dengan beberapa set pakaian yang diperbuat daripada campuran sutera. Fab'atha ila Umar, maka Nabi telah menghantar untuk Umar satu set pakaian, dan Nabi hantar juga kepada Usama bin Zaid satu set pakaian, Nabi hantar kepada Sayyidina Ali satu set pakaian. Kemudian baginda bersabda, syakikha, maka guntinglah kain sutera ini dan jadikanlah ianya adalah khumur, ianya adalah tudung di antara wanita-wanita kamu. Maka jadikanlah ianya sebagai tudung. Maka hadis ini menjadi dalil bahawa harus dan boleh untuk seorang wanita memakai sutera. Jelas ke jelas? Terus qala faja'a, maka Umar bin Khattab mula-mula didengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang memakai sutera tidak ada untuknya bahagian di hari akhirat kelak daripada sutera. Maka Umar bin Khattab telah datang dengan membawa kain sutera tersebut, yahmiluha, membawanya. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ba'atha ilayya bihadhi, adakah Tuan menghantar kepadaku akan sutera ini? Padahal Tuan telah berkata macam-macam tentangnya semalam. Fi hullatin, pada set pakaian yang pada set pakaian yang telah dijual oleh Utarid, apa yang Tuan telah kata. Maka baginda pun bersabda, inni lam ab'ath, sesungguhnya aku tidaklah menghantar kain sutera tersebut litalbasaha, untuk kamu pakai, walakinni, akan tetapi aku menghantar kain tersebut adalah supaya engkau wahai Umar beroleh manfaat dengannya. Apakah maksud bermanfaat? Hadiahkan pada orang, jual, gunakan duitnya dan sebagainya. Jelas ke jelas? Wa amma Usamah, adapun Usamah telah mengambil kain sutera tersebut dan meletakkan pada pelana kudanya. Faraha fi hullati fanadhara ilaiha Rasulullah, maka Nabi SAW pun melihat kepada Muaz dengan pandangan bahawa sesungguhnya Nabi SAW qad angkar, tidak bersetuju dengan apa yang Usamah lakukan. Maka barulah Usama bin Zaid pindahkan. Faqala ya Rasulullah ma tanzuru ilayya, maka berkata Usama bin Zaid, adakah Tuan melihat kepadaku wahai Rasulullah? Maka fa anta ba'athta ilayya biha, kerana Tuan yang bagi kepadaku akan sutera ini. Maka Nabi pun mengingatkan perkara yang sama kepada Usama bin Zaid, sesungguhnya aku tidak hantar sutera tadi untuk kamu sendiri pakai, akan tetapi aku menghantarnya supaya engkau boleh mengoyakkan, engkau boleh membahagikan untuk ahli keluarga kamu yang layak, khumra, menjadi tudung baina nisa'i, di antara para wanitanya. Jelas ke jelas? 5402 baca sanad dia. Hati apa mana? Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala berkata, Umar bin Khattab ayahnya telah menyumai hullah satu set pakaian. Namun pakaian ini diperbuat daripada apa? Min istabrak, daripada sutera. Kita tahu istabrak adalah sutera yang kasar. Sutera yang kasar, nak menggambarkan kualitinya yang rendah. Maka daripada sutera.
tuba'u yang sedang dijual di pasar. Maka fa'akhadha Umar bin Khattab mengambil satu set pakaian sutera tersebut dan pada waktu itu membawa kepada Nabi SAW. Maka Umar bin Khattab pun berkata, ya Rasulullah, ibta' hadhi, belilah kain sutera ini, fatajammal, maka kamu boleh berhias dengan kain ini untuk solat raya dan juga ketika datangnya delegasi menemui kamu. Maka Nabi SAW pun bersabda, innama, sesungguhnya pakaian ini adalah pakaian orang yang tidak mempunyai bahagian di hari akhirat kelak. Maksudnya dia tak berpeluang untuk memakai pakaian yang diperbuat daripada sutera. Maka Umar bin Khattab pun telah tunggu beberapa ketika. Maka apa yang Allah kehendaki untuk beliau tunggu. Kemudian Nabi SAW telah menghantar seseorang dengan membawa satu pakaian, satu jubah yang diperbuat daripada sutera. Maka dia telah memberikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga Umar bin Khattab telah melihat kepada pakaian ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehingga Umar bin Khattab telah membawa pakaian tersebut menemui Nabi SAW. Maka bila Nabi tengok pakaian tersebut, maka dia pun berkata, Umar bin Khattab pun berkata, wahai Rasulullah, akulta, bukankah Tuan yang bersabda sesungguhnya pakaian sutera ini adalah pakaian orang yang memakainya dan tidak ada bahagian pada hari akhirat? Awakulta, ataupun Tuan telah berkata, innama yalbasu hadhihi man la khalaqalah, sesungguhnya hanya memakai sutera itu orang yang langsung tidak ada bahagian untuknya di hari akhirat. Namun Tuan telah menghantar kepadaku sendiri pakaian sutera ini. Maka Nabi SAW pun bersabda, tabi'uha, hendaklah kamu menjualnya, wa tusibu biha, dan hendaklah engkau penuhi dengan penjualan tersebut hajataka, keperluan-keperluan kamu. Maka Nabi bagi bukan untuk pakai, tetapi Nabi bagi untuk dijual. Jelas ke jelas? 5403 kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wabillahi qala wa hadatsana Harun bin Ma'ruf qala hadatsana Ibn Wahb qala akhbarani Amr bin Al-Harith an Ibn Shihab bi hadzal isnad mislah. 5404 baca sanad dia. Ini semua kisah tentang Umar bin Khattab dan Nabi SAW. Cuma kita baca terjemahan sebahagiannya kerana ianya adalah penyusunan yang berbeza ataupun ada sedikit sebanyak perkataan yang berbeza. Terus maka Umar bin Khattab telah melihat seorang lelaki daripada keluarga Utarid memakai kain ataupun jubah. Qabak bermaksud jubah yang diperbuat daripada dibaj ataupun harir. Harir adalah sutera umum, adapun dibaj adalah sutera yang kasar ataupun sutera yang kasar, sutera murah. Maka maksud daripada dinampak pada lelaki tersebut, kita dah baca dalam hadis sebelum ini, lelaki tersebut menjual sutera tersebut. Adakah boleh menjual sutera? Boleh, tak ada masalah. Yang tak dibenarkan adalah memakainya. Mana tadi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu kata Imam Nawawi pada baris yang keempat, maka dalam hadis riwayat Bukhari dan Nasa'i, maka pernah ditanya kepada Salim, mal istabrak, apakah itu istabrak? Maka disebut ma ghaluza minad dibaj, sutera yang kasar. Istabrak adalah sutera yang kasar. Mana tadi hadisnya? Maka Umar bin Khattab bila nampak ada sutera yang dijual, pakaian sutera, maka aku pun mencadangkan kepada Nabi, lawistaraitah, kalaulah Tuan boleh beli pakaian sutera ini, maka Tuan boleh memakainya. Apa boleh memakainya? Maka Nabi SAW pun bersabda, innama yalbasu hadha man la khalaqa lahu, sesungguhnya memakai sutera ini orang yang tidak ada bahagian untuknya pada hari akhirat. Fa uhdiya ila Rasulillah, selepas daripada itu dihadiahkan kepada Nabi SAW beberapa pakaian yang diperbuat daripada sutera. Maka Nabi telah menghantarkan untuk Umar. Maka Umar pun bertanya, arsalta biha ilayya, adakah Tuan berikan kepadaku? Dalam keadaan aku telah mendengar Tuan bersabda padanya apa yang Tuan sabdakan, bahawa
tidak ada bahagian untuk orang yang memakai sutera di hari akhirat nanti. Maka sabda Nabi SAW, innama ba'astu biha litastamti'a biha. Aku hantarkan sutera ini kepada kamu supaya kamu beroleh manfaat dengannya. Maksud daripada manfaat adalah jual ataupun hadiahkan, bukannya untuk kamu pakai. Jelas ke jelas? 5405 dan 406 dua-dua ni kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bi ilai qala wa hadatsana ibnu Numair qala hadatsana Rawhan qala hadatsana Syu'bah qala hadatsana Abu Bakr ibn Hafs an Salim ibn Abdullah ibn Umar an abihi anna Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ra'a ala rajulin min ali Utarid bimithli hadits Yahya ibn Sa'id ghaira annahu qala innama ba'athtu biha ilayka litantafi'a biha wa lam as'ath biha ilayka litalbasa. Aku hantarkan kain sutera tersebut supaya kamu boleh beroleh manfaat dengannya, bukannya supaya kamu boleh bukannya supaya kamu boleh untuk memakainya, sabda Nabi SAW. 5406 pun sama, kita tidak terjemahkan. Wa bi ilai qala hadatsani ibnu al-Musanna qala hadatsana Abdus Samad qala sami'tu abi yuhaddithu qala hadatsani Yahya ibn Abi Ishaq qala li Salim ibn Abdullah fil istabra qala qultu ma ghalatu min ad-dibaj wa khushuna minhu. Maka apakah itu istabrak? Maka ini jawapan yang Salim telah berikan, iaitu sutera yang kasar, maka itu dikenali sebagai ad-dibaj, juga sebahagian daripada sutera yang Nabi SAW larang. Maka telah berkata Salim bin Abdullah, aku telah mendengar Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, ra'a Umar ala rajulin, Umar bin Khattab telah melihat pada seseorang lelaki satu set pakaian yang diperbuat daripada sutera. Fa'ataha biha Rasulullah. Maka Umar bin Khattab telah membawa sutera tersebut kepada Nabi SAW. Fadzakara nahwa hadithin ghaira annahu qala faqala innama bu'ithtu biha ilaika litusiba biha mala. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, aku berikan kepada kamu wahai Umar sutera ini supaya kamu beroleh dengan penjualannya sedikit wang, supaya kamu beroleh duit daripada jualan sutera tersebut, bukanlah untuk kamu pakai. Jelas ke jelas? 5407, yang mana riwayat ini pun adalah lebih kurang sama. Sebentar. Riwayat ini pun adalah lebih kurang sama. Baca sanad dia 5407. Maka kisah ini menyebut bahawa Asma bertabayun, bertanya terlebih dahulu kepada Abdullah bin Umar tentang tiga perkara. Dan Abdullah bin Umar pun memberi jawapan tentang tiga perkara tersebut. Apakah tiga perkara tersebut? Kita akan sambung selepas para pelajar sarapan, insya-Allah. Kita akan sambung lebih. Sarapan dah sampai, dah bawa dah. Kita akan sambung lebih kurang jam 8.55, insya-Allah. Jam 8.55. Terima kasih semua. Kita jumpa balik nanti, insya-Allah.